A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah. Minta maaf agak terlambat sikit. Kerana ada masalah-masalah sikit yang tak dapat dielakkan. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-200 muka surat yang ke-200. Pagi ini kita akan bersama-sama sebenarnya ialah di surah At-Taubah ayat yang ke-80 sehingga ayat 86 Ada kesilapan sikit di sini, minta maaf di sini ada kesilapan sikit, minta maaf. Bukannya 73 hingga 79 tapi muka surat 80 hingga 86 ada kesilapan pada skrin. InsyaAllah hari ini kita akan baca ayat yang akan menceritakan tentang, masih lagi tentang orang-orang munafik. Masih lagi Allah Ta'ala menceritakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala mengajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah nak din, bagaimana nak berinteraksi dengan orang-orang munafik ni di zaman baginda Nabi SAW, juga sebagai panduan kepada kita di hari ini dan juga hari depan dan juga kepada semua umat Islam, insya-Allah sampailah kepada hari kiamat, bagaimanakah akan menghadapi orang-orang yang bersifat dengan sifat munafik. Walaupun kita dah tak tahu yang hanya tahu ni zaman Nabi SAW, Nabi sahaja yang tahu siapakah yang sebenar-benarnya munafik, tetapi kita semua tak tahu siapakah yang munafik. Tapi kita hanya akan berhadapan dengan kemungkinan ada di kalangan orang-orang Islam ni yang mempunyai sikap-sikap ataupun sifat-sifat begini. Allah Ta'ala beri amaran kepada kita semua supaya janganlah kita ni bersifat dengan sifat begini, ataupun kepada umat Islam semua jaga-jagakan. Ini adalah merupakan sifat-sifat munafik yang sepatutnya dijauhi, yang ada dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita bersama-sama insya-Allah di ayat yang ke-80 pada kali ini, iaitu di muka surat kesilapan lagi, bukan muka surat 199 muka surat 200 muka surat 200, kesilapan teknikal tu insya-Allah mungkin kesilapan semua silap semua muka surat di atas tu silap saya minta maaf sana tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memulakan dengan istaghfir lahum. Istaghfir lahum maknanya ialah kamu Muhammad mengistighfarkan kepada kepada mereka, lahum iaitu kepada orang-orang munafik itu, au la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak istighfar untuk mereka. Istighfar maknanya meminta keampunan. Jadi adalah kisah nanti yang akan kita ceritakan di bawah ni, iaitu Nabi SAW kalau ikut ayat ni adalah diberi pilihan. Ikut ayat ni diberi pilihan, iaitu Nabi SAW diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kamu ni nak istighfar kepada mereka ke tak nak istighfar kepada mereka, kamu nak minta ampun untuk mereka ke kamu tak nak minta ampun untuk mereka. Tu maknanya ikut asalnya adalah merupakan pilihan, dipanggil, iaitu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata apa sini? Dia kata dalam satu hadis Nabi SAW berkata kan, inni khuyyirtu fakhtartu, aku diberi pilihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW berkata, aku diberi pilihan aku diberi pilihan Jadi dia kata, lalu aku pun memilih. Aku diberi pilihan, kemudian aku memilih. Itu sebab itulah dalam ayat ni ialah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, maknanya terpulanglah kepada kamu Muhammad. Macam itulah ayat dia kan. Terpulanglah kepada kamu nak istighfar ke kamu tak nak istighfar ke, terpulang pada kamu. Cuma selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau kamu jadi ini penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, penegasan daripada Allah. In tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kamu minta ampun, kalau kamu minta keampunan minta
makna ya Allah ampunlah mereka ni, ampunlah mereka orang munafik ni. Allah Ta'ala kata kalau kamu minta ampun 70 kali, 70 marrah, makna 70 kali. Jadi artinya kalau lebih daripada 70 Allah Ta'ala ampunkanlah. Jadi kalau ikut sini ayat ni, in tastaghfir lahum, kalau kamu minta istighfar untuk mereka wahai Muhammad kepada orang-orang munafik tu sebanyak 70 kali, Allah Ta'ala kata falan yaghfirallahu lahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan selama-lamanya memberi keampunan kepada mereka. Zalika bi annahu, kemudian Allah Ta'ala sebutkan kenapa Allah Ta'ala tak nak. Jadi dalam ayat ni adakah maksud 70 tu, 70 tu memang bilangan 70 ataupun menunjukkan kepada banyak mana sekalipun, makna banyak sekalipun kalau kamu istighfar untuk mereka ni wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terima istighfar kamu. Jadi dalam ayat ini nombor satunya pilihan. Allah Ta'ala seolah-olah macam beri pilihan. Tak apalah, maknanya kalau kamu nak istighfar tak apa, tak berdosa, maknanya itu nombor satu. Yang kedua, tetapi adakah Allah Ta'ala akan terima kalaulah biasanya, kalau bukan orang munafik, bukan kes munafik, kalau Nabi SAW istighfar untuk seseorang tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memenuhi. Tetapi dalam kes ini Allah Ta'ala dah sebutkan kamu istighfarlah 70 kali pun, makna setengah ulama kata 70 memang 70 betul, setengah ulama kata walau banyak mana pun, dia nak tunjukkan, dia kata al-mubalaghah fil adad. Mubalaghah fil adad maknanya ialah kemelampauan dalam bilangan. Maknanya kalau walaupun 70 kali pun, walau banyak mana sekalipun, falan yaghfirallahu lahum, Allah Ta'ala tak akan ampun mereka. Jadi kesimpulan di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan mengampun orang-orang munafik. Walaupun Nabi sendiri mengucapkan meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menerima keampunan daripada orang-orang munafik ni? Kenapa Allah Ta'ala tak nak mengampunkan orang munafik ni? Zalika bi annahum kafaru, kerana sikap mereka itu kafaru, mereka tu kafir billahi wa rasulihi, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan rasulnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dah beri peluang banyak kali kepada mereka kan. Sebelum daripada ni kita baca ayat-ayat Quran kan, ayat di muka surat sebelum daripada ni muka surat 200 yang bukan muka surat 199. Saya bagi peringatan sekali lagi, kesilapan muka surat 199, sebenarnya muka surat 200. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dah banyak kali dah sebelum daripada ayat 200 ni, ayat 199-nya, ayat 198-nya, iaitu setiap kali Allah Ta'ala akan sebutkan kalau kamu bertaubat, kalau kamu kembali kepada Islam, kalau kamu tapi tidak berlaku. Yang berlaku ialah mereka ni tawallau maknanya ialah mereka ni berpaling daripada iman, berpaling daripada Islam, tak nak juga terima. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ni, Allah Ta'ala kata zalika bi annahum kafaru, demikian kenapa Allah Ta'ala tak ampunkan mereka ni, iaitu bi annahum kafaru billahi wa rasulihi, kerana mereka ini kufur dengan Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Ta'ala tak akan ampunkan, tak akan beri petunjuk kepada orang fasik. Fasik sini ialah maknanya orang-orang yang kafir. Seterusnya ayat yang ke-81. Kita masuk ayat kepada 81. Kesilapan saya rasa sekejap saya pun baca salah ayat InsyaAllah sekejap kesilapan insyaAllah. Minta maaf kerana tersalah tersalah pada skrin jadi tak ada ni, tapi maaf insyaAllah bukan 199 kita muka surat 200 tak ada masalah insyaAllah. Kita jadi minta kepada semua buka mushaf sendiri insyaAllah, ada kesilapan teknikal. Jadi insyaAllah seterusnya kita tengok ayat Quran, iaitu menceritakan tentang ayat yang kita baca sekarang ni ialah ayat 81 insyaAllah. 81 ini muka surat salah insyaAllah, muka surat salah. Jadi ayat 81 Allah Subhanahu Taala sebut farihal mukhallafun, iaitu gembiralah orang-orang mukhallaf.
Mukhallaf ni ialah orang-orang yang tak pergi ke peperangan Tabuk. Tak pergi kepada peperangan Tabuk. Jadi saya minta maaf sini, kita tutup insya-Allah, takut confuse. Jadi kita masuk sekarang ni kepada ayat 81. Farihal mukhallafun. Orang-orang mukhallaf ni, orang-orang mukhallaf ialah orang-orang yang tak pergi berperang dalam peperangan Tabuk tu. Jadi mereka ni Allah SWT sebut farihah, mereka ni gembira. Gembira bimaq'adihim khilafa Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Gembiralah orang-orang mukhallaf, orang-orang yang yang tak pergi tu, dengan maq'adihim. Maq'adihim maknanya mereka duduk mereka tu, iaitu mereka duduk berada di Madinah tu. Bilangan mereka dikatakan pada masa tu ialah lebih kurang 12 orang yang tak pergi tu. Orang munafik yang tak pergi ke peperangan Tabuk, bilangan mereka ialah 12 orang. 12 orang. Yang lain tu pergi, tapi pergi yang mana munafik juga, tapi mereka pergi ikut Nabi kan. Jadi ada sebahagian, maknanya kesimpulan dia, ada sebahagian daripada orang-orang munafik ni, mereka ni tak pergi berperang. Sebahagian daripada orang munafik lagi tu, mereka tu pergi berperang, pergi berperang mengikut Nabi SAW ke peperangan Tabuk. Jadi sekarang ni balik cerita ni kan, mereka ni yang tak pergi tu mereka gembira. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa. Makna khilafa tu makna ba'da Rasulillah. Ba'da tu makna selepas daripada Nabi dah pergi, mereka tak pergi, mereka rasa seronok lah. Itu cerita dia kan. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka tu sifatnya mereka Allah Taala bongkarkan habis-habis, iaitu mereka benci, mereka tak suka untuk berjihad. Tu sifat orang munafik, tak suka untuk berjihad dengan harta dan juga dengan diri mereka fi sabilillah. Kemudian waqalu, mereka berkata pula tu, dahlah mereka ni tak pergi, dahlah mereka ni benci, mereka ni pengaruhi orang lain pula. Itu sifat orang munafik. Ada orang yang mana dia tak suka tapi dia diam-diam. Tapi ni orang munafik ni, sifat mereka yang Allah Ta'ala nak bongkar ni, iaitu mereka ni dah mereka tak buat satu benda yang baik, kemudian mereka pula ajak orang lain, kemudian mereka iklankan pula, mereka ragu-ragukan orang pula. Apa mereka kata dalam ayat ni? Allah SWT kata wa qalu la tanfiru fil harri. Mereka kata jangan pergilah, dia kata jangan pergi panas ni, dia kata ni, jangan kamu berangkat, dia kata fil harri. Memang peperangan Tabuk pada masa tu, peperangan tu ialah pada musim panas. Dah musim panas, buah nak berbuah, jauh pula perjalanan, menghadapi pula orang Rom yang sangat-sangat hebat, yang sangat besar, tentera besar pada masa tu kan, super power pada masa tu ialah Rom. Jadi mereka pun berkata jangan pergilah panas-panas ni, mereka kan la tanfiru fil harri kul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Kul, katakan wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala tak cerita sendiri. Dalam tafsir kata Allah Taala tak sebut sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi, wahai Nabi tolong beritahu kepada mereka tu. Sebab apa? Dia kata nak menunjukkan bahawa Allah nak beritahu, Allah sendiri pun tak nak bercakap dengan mereka ni, malaslah nak bercakap dengan mereka ni, biar Nabi lah. Nabi beritahu kepada mereka tu. Gitu. Dalam tafsir kata kul naru jahannama ashaddu harra. Dia kata neraka Jahannam tu lebih panas lagi. Maknanya ialah apa? Maknanya kalau kamu tak pergi ke peperangan tu, bermakna kamu ni dalam neraka Jahannam maknanya. Itu maksud dia kan. Kalau kamu tak pergi tu maknanya kamu lebih suka dalam tempat yang lebih panas daripada sana. Memanglah panas kan. Allah Ta'ala tak kata tak panas, bukannya tak panas pergi peperangan Tabuk tu, tapi Allah Ta'ala beritahu maknanya ni lebih panas lagi, ni yang kamu tak pergi tu. Itu asyaddu harra, neraka Jahannam tu. Kemudian laukanu yafqahun, kalau mereka faham, kalau mereka tahu, kalau mereka sedari, kalau mereka rasai. Itu yafqahun. Yafqahun ni lebih daripada ya'lamun. Ya'lamun ni dia untuk informasi makna pengetahuan. tahu tapi tak rasai, tak rasa dalam hati. Itu. Tapi bila yafqahun sebenarnya ialah merasai dalam hati, rasai benar-benar bahawa sebenarnya neraka ni panas. Dan kalau kita beritahu panas, kita semua tahu panas kan, kita pun beritahu, itu nama dia informasi. Kalau saya beritahu sekarang ni kan, neraka lebih panas daripada pergi ke peperangan Tabuk, lebih panas daripada cuaca, itu pengetahuan. Tapi rasa, kita boleh rasa tak benda tu? Sekarang ni kita rasa neraka tu, kita rasa lebih panas. Rasai dengan hati, rasai dengan perasaan, itu nama dia yafqahun. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, ialah Allah Ta'ala beri dia kefahaman dengan perasaan, kefahaman dan perasaan dalam agama. Maknanya bukan hanya tahu saja, bukan tahu saja. Kalau tahu agama, kadang-kadang tak melaksanakan. Kadang-kadang tahu agama tapi tak ada rasa nak buat. Jadi yafqah ni ialah maknanya ialah lebih lagi dahsyat daripada itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah orang-orang lau kanu yafqahun, kalau mereka ni faham benar-benar, tahu benar-benar, nescaya mereka akan tinggalkan rumah mereka tu untuk ikut Nabi dalam peperangan Tabuk. Seterusnya falyadhaku qalila. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata maka falyadhaku qalila. Ketawalah mereka. Qalila sedikit. Ayat ini ketawa sedikit, wal yabku katsira, dan menangislah banyak. Ayat ini adalah menurut ahli tafsir kata setengah-setengah. Kita orang Islam salah faham bahawa orang Islam ni tak boleh ketawa. Maksudnya tak boleh ketawa ni maksud tak boleh berlawak ke, tak boleh berjenaka ke, yang dalam batas syarak lah. Itu bukan mereka. Ayat ni adalah untuk menceritakan kepada bahawa orang-orang munafik ni mereka tak apalah, dalam maknanya dalam dunia ni yadhaku mereka ni tak apa, enjoy lah maknanya, maksud dia kan, itu kan, yadhaku, gembiralah mereka, ketawalah banyak-banyak. Ketawa apa? Bukan ketawa dalam erti makna ketawa, tapi maksudnya ialah ketawa gembira seronok dalam dunia ni. Tetapi Allah Ta'ala wal yabku katsira, dalam tafsir jalan lain kata fil akhirah. Yang pertama tu di atas dunia, fal yadhaku qalila, atas dunia ni kau ketawa tamu, tapi kamu ketawa sikit saja boleh ketawa, tapi di akhirat nanti kamu ketahulah kamu, iaitu waliyabku katsira, kamu akan menangis banyak. Sebab apa? Kamu akan menyesal terhadap apa yang kamu buat di atas dunia ni. Jadi jazaan, Allah Ta'ala kata jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan apa yang mereka itu yaksib, dengan apa yang mereka itu usahakan. Kemudian Allah SWT sebut selepas daripada itu ayat 83. Ayat 83 kita tengok sama-sama, insya-Allah. Minta maaf hari ni skrin kita tak betul sikit. Kita ada masalah ni, transfer file. Jadi kita tengok mashaf masing-masing. Insya-Allah muka surat 200 Surat 200 kita sekarang masuk kepada ayat yang ke-83. Ayat 83 insya-Allah sahabat-sahabat semua. Kalau siapa-siapa yang boleh tulis itu, tuliskan. Sekarang kita nak masuk ayat 83. Allah Subhanahu Wa Taala kata sekarang ni, fa in raja'akallahu ila ta'ifatin. Fa in raja'akallahu ila ta'ifatin. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kamu ila ta'ifatin. Makna kembali situ ialah kembali kamu wahai Muhammad kepada ta'ifatin, kepada satu grup. Sebab jadi sekarang ni orang-orang munafik ni ada beberapa grup lah. Ada grup yang pergi, ada grup yang tak pergi. Yang pergi tu mereka tu yang nak bunuh Nabi tu. Yang tak pergi tu mereka yang seronok duduk di Madinah tu, mereka seronok dan mereka kata macam-macam lah. Itu kan. Jumlah yang kita sebut tadi ada 12 orang, iaitu jumlah munafik yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Tapi yang pergi tu lebih ramai lagi sebenarnya. Jadi mereka ni, fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kamu daripada Tabuk tu kepada satu kumpulan yang lain, minhum, daripada mereka, iaitu daripada orang munafik yang kita kata 12 orang tu, fasta'zanuka lil khuruj, lalu mereka pun bila Nabi SAW kembali ke Madinah ni, lalu berjumpalah dengan orang-orang munafik yang tak keluar berperang ni. Jadi mereka ni apa mereka buat? Mereka pun berkatalah, oh minta maaf lah ya Rasulullah, minta maaf lah ya Nabi Allah, minta maaf lah, kami bukan tak nak pergi. Mereka pun buat alasan, tapi kalau ada lagi selepas daripada ni peperangan, beritahulah, kami akan keluar, kami akan ikut. Tu ayat yang Allah Ta'ala sebut sini, fasta'zanuka lil khuruj, kami akan ikutlah. Dia kata kan, mereka minta izin kepada kamu untuk keluar untuk berperang. Dia kata, kalau ada peperangan selepas tu lagi. Tapi kita tahu kan, peperangan Tabuk ni ialah antara peperangan yang terakhir lah ya Nabi tu. Jadi maknanya seolah semacam sebagai tes lah. Tak ada dah perang selepas tu kan, yang besar-besar tak ada dah. Jadi mereka nak minta izin kepada kamu, fasta'zanuka lil khuruj, untuk keluar. Fakul, katakan kepada mereka, bila mereka bertanya macam tu, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dia kata, lan takhruju ma'iya abada. Tengok lan takhruju ma'iya abada, kamu tak akan keluar, tak perlu keluarlah selepas daripada ni, ma'iya, bersama dengan aku, wahai kata Muhammad, kata Nabi SAW kepada mereka, abada, selama-lamanya kamu jangan ikut akulah. Walan taqtulu ma'iya aduwa, jangan kamu memerangi siapa-siapa lagi, musuh mana-mana bersama dengan aku, jangan.
Jadi setengah ulama mengambil istinbat, mengambil hukum daripada ayat ni lah. Ketua-ketua negara Islam kalau tahu di kalangan ada orang yang berperangai macam tu, jangan ajak keluar berperang mereka ni. Kenapa? Kerana mereka ni akan merosakkan. Mereka ni bukan, kalau mereka ni ada, mereka ni akan menyebabkan kesusahan kepada orang Islam, akan menyebabkan lemah semangat. Adalah mereka ni akan membuat macam-macam kacau bilau dalaman ni. Bukan kacau bilau dari segi fizikal, tapi masalah dari semangat, moralnya, semangat. Kalau orang munafik ikut sekali. Sebab itulah ulama sebutkan Allah Ta'ala tak izinkan mereka ni pergi. Kalau mereka pergi ni, mereka akan menyusahkan orang Islam, maka melemahkan semangat orang Islam. Jadi Allah SWT kata, beritahu kepada mereka, ya Muhammad, walan tuqatilu ma'iya aduwa, kamu tak akan memerangi lagi siapa-siapa bersama dengan aku. No, innakum raditum bil qu'udi awwal marrah, kamu dulunya raditum, kamu seronok sangat, kamu redha, kamu seronok bil qu'udi, untuk tidak pergi berperang awwal marrah. Sekali kamu tak nak pergi dah, lepas tu dah faq'udu ma'al khalifin. Allah SWT kata, beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, kata kepada mereka, beritahu kepada mereka, faq'udu, duduklah kamu, duduk ma'al khalifin, iaitu bersama dengan orang-orang khalif. Khalif tu maknanya orang-orang yang tak pergi berperang. Siapa yang tak pergi berperang ni? Yang tak pergi berperang ni biasanya ialah kanak-kanak, biasanya ialah orang tua yang sakit, biasanya ialah orang perempuan. Itulah dia. Kamu duduk kat situ, kamu jangan pergi. Kata Allah Ta'ala, beritahu kepada Nabi supaya macam tu. Jadi seterusnya kita tengok ayat yang ke-84. Sekarang ni kita masuk muka surat 200 ayat 84. Minta maaf, skrin kita tak jalan lagi. Jadi Allah SWT kata, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu sembahyang, wala tusalli ala ahadim, ke atas sesiapa saja, ahadim minhum, daripada mereka, mata, yang mati abada, selama-lamanya. Maksudnya, kalau mereka ni mati, wahai Muhammad, jangan kamu sembahyang ke atas mereka ni kalau mereka mati. Jadi ini dilaksanakan oleh Nabi SAW. Asal ayat ni ialah, sebab turunnya ialah kerana ketua kepada orang-orang munafik tu, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni ada seorang anak dia nama Abdullah juga. Dia nama Abdullah juga. Dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maknanya Abdullah, anak dia Abdullah. Dia pun nama Abdullah. Tapi Abdullah bin Ubay ni adalah ketua munafik. Dia ni mati. Kemudian selepas dia mati, Nabi SAW ni, anak dia ni, kesianlah kat dia kan. Ayah dia ni dah mati. Dia tahu ayah dia ni munafik kan. Jadi dia nak minta lah supaya Nabi ni istighfar lah untuk ayah dia, tolong semayang untuk ayah dia, dan kemudian tu bahkan lebih daripada tu apa yang dia buat tu, dia ni minta baju Nabi, komis Nabi tu dia minta untuk membalut sebagai kain kapan kepada ayah dia tu, dengan harapan bahawa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap macam tu dia minta kepada Nabi, minta Nabi semahyang dan sebagainya. Jadi Nabi pun ikutlah kan, Nabi beri baju dia, kemudian Nabi semahyang untuk jenazah dia dan sebagainya. Kemudian Nabi mengikutilah kan jenazah dia, kemudian tanam jenazah dia dan sebagainya. Tapi lepas daripada itu ayat ni, Allah SWT kata, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan lepas daripada ni, kamu jangan semayang lagi kepada sesiapa pun di kalangan mereka yang mati selama-lamanya. Jangan kamu semayang. Kemudian wala taqum ala qabri. Jangan kamu duduk berdiri di atas kuburnya. Maknanya orang munafik. Jadi ayat ini adalah khusus untuk Nabi lah, kita katakan. Kenapa? Kerana Nabi saja yang tahu siapa yang munafik, siapa yang tak munafik. Bagi kita pada hari ni, kita janganlah pula kita nak praktiskan ayat ni, kita nak kata dia ni munafik. Tak boleh. Sebab kita tak tahu siapa yang munafik, tak munafik kan. Even kalau orang tu ada sifat pun sifat munafik, dia itu munafik sebenar ke tidak, kita tak tahu kan. Jadi oleh kerana itu kita tak boleh apply ayat ni untuk siapa-siapa. Jangan memandailah kita pula kan, kita nak kata orang ni munafik dan tak munafik. Jadi innahum kafaru billahi wa rasulihi, mereka kafir dengan Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka itu mati dalam keadaan mereka itu fasiqun, iaitu kafirun. Seterusnya ayat 85 seterusnya ayat 85 sekarang ni, ayat muka surat 200, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Allah Taala ulang sekali lagi. Sebelum daripada ni dah bacakan ayat ni, iaitu di muka surat sebelum daripada ni, iaitu Allah SWT kata wala tu'jibka amwaluhum. Janganlah harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka, iaitu pengikut mereka, geng mereka, grup mereka ni, walaupun ramai macam mana pun, harta mereka walaupun banyak macam mana, wala tu'jibuka. Jangan kamu rasa
jangan rasa hebat, jangan rasa takjub dengan harta dan juga anak-anak mereka. Innama yuridullah an yu'azzibahum biha fid dunya sesungguhnya Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala nak seksa mereka tu dengan harta yang banyak, dengan anak yang banyak tu di atas dunia. Bagaimana kita dah baca hari tu cerita tentang ni kan, iaitu dalam muka surat sebelum daripada ni. Allah SWT maknanya nak seksa tu maksudnya ialah apa? Allah Ta'ala nak menyusahkan mereka. Ialah mereka dapat harta banyak, terpaksa bekerja susah, terpaksa dengan anak yang ada pengikut yang ramai, susah mereka tu kan. Tapi mereka dapat benda-benda tu atas dunia saja. Di akhirat, no. Allah SWT kata wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan mereka tu tercabut nyawanya, nyawa mereka tu mati dalam keadaan mereka tu kafir. Wa tazhaqa maknanya ikutnya hasan, maknanya melayang, makna tazhaqa tercabut anfusuhum di jiwa mereka, maknanya nyawa mereka tu tercabut, wahum kafirun dalam keadaan mereka tu kafir. Jadi Allah SWT sebut sini maknanya walaupun harta mereka banyak, walaupun pengikut mereka ramai, grup mereka ramai kan, so penyokong mereka ramai, sebagaimanalah hari ini kita tengok kan, kadang-kadang harta orang-orang tak beriman tu banyak kan, tetapi mereka tu munafik. Allah Ta'ala kata semua tu sebenarnya Allah Ta'ala buat tu untuk menyusahkan mereka, bukan untuk menyenangkan mereka. Sebab apa? Kalau orang mukmin, dia tu kalau harta banyak untuk menyenangkan mereka, iaitu mereka boleh derma, mereka boleh infak, mereka boleh dapat pahala daripada harta tu. Orang kafir mana nak dapat pahala? Orang yang tak beriman mereka dapat pahala, orang munafik mana nak dapat pahala? Jadi semua tu Allah tak kata sebenarnya untuk menyusahkan mereka, dan kemudian mereka mati dalam keadaan mereka macam tu. Ayat yang terakhir, ayat 86 insyaAllah, di muka surat 200. Minta maaf sekali lagi, skrin kita ni tak hidup, skrin kita ni tak betul. Jadi kita baca dalam mushaf, ikut di mushaf. Ayat 86, wa iza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi ista'zanaka ulut tawli minhum wa qalu zarna nakun ma'al qaidin. Allah Ta'ala kata wa iza unzilat surah, apabila diturunkan satu surah ni bukan makna satu surah, tapi ulama kata ialah ta'ifatun minal Quran, satu maknanya beberapa ayat daripada Quran. Satu surah sini maksudnya apabila diturunkan beberapa ayat yang menceritakan aminu, yang meminta daripada mereka aminu billahi, supaya beriman kepada Allah. Jadi maknanya ayat yang menyuruh mereka ni beriman kepada Allah, dan kemudian wajahidu, dan supaya mereka ni berjihad ma'a rasulihi, berjihad bersama dengan Rasul. Apa kata mereka? Ista'zanaka, tiba-tiba minta izinlah kepada engkau ulut tawli. Ulut tawli ni maknanya yang mempunyai kemampuan, Ada yang tak mempunyai kemampuan, kalau minta izin untuk tidak berjihad, untuk tidak keluar, untuk tidak pergi berperang, untuk tak mengapa. Tetapi apabila ulut tawli yang mempunyai harta, yang mempunyai kemudahan, yang mempunyai kesihatan, yang mempunyai ulut tawli, mempunyai kemampuan. Kata ulama, kata ialah tubuh badan dia sihat, ni tak ada masalah, masa semua okey semua kan, masa semua okey, harta ada, semua maknanya kemampuan untuk berjihad, untuk menyebarkan Islam, untuk bekerja untuk Islam tu ada. Tiba-tiba dia minta izin tak nak pergi. Jadi Allah SWT kata, sebutkan mereka ni kata apa kan, mereka ni minhum, daripada mereka ni tiba-tiba minta izin, waqalu zarna, mereka kata tinggalkanlah kami. Mereka berkata nakun ma'al qaidin, kami nak duduk dengan orang tak nak pergi. Jadi Allah SWT kutuk mereka, Allah Ta'ala marah pada mereka sini. Inilah sikap mereka, iaitu sentiasa minta izin, sentiasa minta nak cari alasan, tak nak pergi, tak nak buat kerja, tak nak buat kerja Islam kan. Jadi apa yang kita boleh faham lah daripada ayat ini, muka surat ini, sebelum daripada muka surat ini kan, banyak Allah Ta'ala cerita. Asyik Allah Ta'ala akan sebutkan, kalau orang munafik ni, perangai mereka, sikap mereka ialah mereka sentiasa minta izin, tak nak ikut. Mereka sentiasa tak nak buat. Adalah kan. Sebab apa? Mereka sentiasa nak mengelak kan. Supaya apa? Mereka ni tak boleh buat. Dan kemudian beri alasan, kemudian bersumpah, kemudian kata ni kan. Jadi alasan-alasan. Allah Ta'ala sentiasa katakan bahawa Allah Ta'ala tahu, Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu, dan kamu, kalau kamu benar-benar, Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala ceritakan orang munafik ni sebenarnya hanyalah mencari alasan. Jadi moga-moga Allah SWT memelihara kita daripada sikap macam ni, sikap orang munafik, iaitu sentiasa mencari alasannya. Setakat itulah saja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf terakhirnya ialah kerana skrin kita tak hidup pada hari ini. Bukan tak hidup, ada masalah internet kan, yang tidak dapat menyiarkan muka surat dengan betul
InsyaAllah. Moga-moga dapat berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.